الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji kehadrat Allah kerana limpah kurnianya, kerana taufik hidayahnya, dapat lagi kita bersama-sama salat berjemaah maghrib, dan insya-Allah akan diteruskan dengan sedikit pembacaan kita menelusuri kitab Islamur Rahmah karangan Profesor Ali Al-Qurahdari. Pada minggu lepas kita ada membahaskan mengenai tabiat syariat Islam ini sendiri. Kita bicarakan mengenai Islam itu dipenuhi dengan rahmah. Islam itu dipenuhi dengan rahmah, sehingga hukum itu ada yang disebut sebagai azimah, dan ada hukum yang Allah Ta'ala longgarkan. Allah Ta'ala memberi keringanan kepada hamba dia, yang kita sebut sebagai rukhsah. Rukhsah. Ya. Tes. Jadi, ya, ada yang disebut azimah. Azimah ni hukum asal tersebut, kan? Iaitu contohnya solat zuhur tu 4 rakaat. Solat zuhur tu 4 rakaat. Itu hukum azimah. Tapi Allah Ta'ala sendiri memberikan keringanan dan kelonggaran kepada hamba-Nya. Contohnya dalam bab musafir. Dalam bab musafir tu, hukum semaya zuhur tu asalnya 4, tapi sudah diringankan menjadi 2, kan, ketika kita melakukan perjalanan musafir. Itu di antara bentuk rahmah Allah yang terdapat di dalam syariat ini, syariat Islamiah.
hari ini kita akan meneruskan lagi kata pengarang kitab kita ni. Qala al-muallif hafizahullah wa atalallahu baqa'ah wa yabda'ul muslimu kulla a'malihi bi bismillahirrahmanirrahim hatta la yansa rahmata. Dan orang Islam itu memulakan setiap perbuatan dia, segala tindak tanduk ni seorang Islam itu diajar dengan baca bismillah. Okay. Baca bismillah. Nak tidur pun kita baca bismillah. Naik kenderaan pun baca bismillah. Nak makan pun baca bismillah. Lebih-lebih lagi kalau nak baca Al-Quran itu sendiri, okay? Baca bismillah. Hatta la yansar rahmah, hingga seorang Muslim itu tadi tidak melupakan rahmah. Sehingga tidak melupa, seorang Muslim tadi itu tidak melupakan rahmah, tidak mengabaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu qasiyan wala syaqiyya. Maka orang Muslim tadi bila dia tidak melupakan rahmat Allah yang dia ucapkan, yang dia lafazkan, maka hati dia ini tidak menjadi kering. Dan hati dia juga ni, perangai dia tidak menjadi keras. Tidak menjadi, hati dia tidak kering, dan lidah dia itu tidak kerah. Sikap dia itu tidak kerah, kekerasan. Wa anna tahiyyatahu fid dunya wal akhirati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai al-amnu wal amanu likulli man yasma'. Dan ucapan tahiyyah ni ucapan alu-aluan ke, ucapan permulaan tu kita sebut sebagai assalamualaikum. Okay? Bila kita mengalu ataupun kita bertemu dengan orang, kita akan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iaitu salam sejahtera ke atas kalian dan rahmat Allah. Dan perkataan rahmat itu disebut juga wabarakatuh, dan juga khairun katsir, iaitu kebaikan yang banyak. Jadi hamba teringat satu cerita lah. Di antara cara-cara ulama dulu dia berdakwah, dia nak menyebarkan dakwah Islam dia tu, dia macam-macam lah cara ni. Ulama ni berdakwah kan, ada dengan cara ceramah, ada dengan cara, kalau kita di tanah Melayu ni kak, pendakwah mari tu menerusi raja kan. Bila raja tu masuk Islam, maka ramahlah rakyat jelata ni ikut masuk Islam. Tapi ada satu tempat tanpa tu ingat dah di negara mana tu, negeri mana, cara ulama dia menyampaikan dakwah itu dengan dua cara ya. Yang pertama, dia sebut assalamualaikum. Dia temu-temu orang, assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Dan yang kedua, dia lemparkan senyuman. Lemparkan senyuman, salam dan senyum. Jadi dengan dua cara ni ramailah orang masuk Islam. Kebetulan pula di negeri tersebut, sebelum daripada tu, sebelum kemasukan para ulama berdakwah tu, sudah terletuhnya perang, terjadinya perang. Maka ramailah orang ni, biasalah kejadian perang ni, orang akan jadi sedih kan, harta banyak terbakar, pitih serabut tak ada. Tapi Islam, pendakwah ini datang, dia berdakwah dengan cara senyum. Senyum tu bila tengok orang, bila penduduk tempat tu tengok orang ulama, para pendakwah ni senyum, maka dia hilang separuh daripada bebanan kekecewaan dia yang dia pikul. Beban tu tetap ada, cuma hilang sebentar. Orang main senyum. Kemudian disapa pula dengan assalamualaikum, iaitu salam sejahtera ke atas kamu.
salam sejahtera. Jadi seolah-olah macam mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kepada yang ditemui oleh mereka, para pendakwah tersebut. Itu cara dakwah, salah satu uslub dakwah. Jadi uslub dakwah ni bukan semata-mata faqtuluh, kan? Ni ada sehari dua ni, sehari dua ni dia gagal faqtuluh. Sehari dua seminggu dah kan. Orang-orang yang menentang ataupun orang yang memprotes satu-satu keputusan, maka dia buat mari hadis faqtuluh, maka bunuhlah orang yang memprotes tu. Padahal ini sudah menyalahi, ini sudah terseleweng lah pemahaman tersebut. Sebab dalam Islam ni memanglah kita ada lah nak pasal pembunuhan tu ada kata ayat wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dalam tanwir ada kan, dalam buku tanwir tu, iaitu antara sifat ibadur rahman ni adalah tidak sewenang-wenangnya membunuh, tidak sewenang-wenangnya menumpahkan darah manusia kecuali dengan hak. Kecuali ada tata tertib dia, hak dia. Antaranya masalah qisas, masalah bunuh. Kemudian si mangsa, keluarga si mangsa ni pun minta tuntut bela darah keluarga mereka yang terbunuh. Maka di situ boleh menumpahkan darah si pembunuh. Dia banyak masalah dia ada 2-3 masalah lagi. Tapi bila diucapkan hadis tersebut secara sembrono tu, kok maka dia menjadi salah faham lah terhadap Islam ni. Udahlah Islam ni dari sudut pengamalan tu tidak 100% dah. Tidak 100% dah kita amal ke Islam ni. Kita dah kaum muslimin lah khasnya tidak mengamalkan 100%. Masalah banyak masalah lah. Kemudian kita pula ditambah arang di atas wajah Islam itu sendiri. Adalah Islam kita amalkan ni tak cukup sempurna dah. Kemudian kita pula memburukkan lagi. Memburukkan lagi wajah Islam itu sendiri. Jadi kalau esok kalau Allah Ta'ala tanya orang hak tidak Islam kat, apa tak masuk Islam, maka mereka akan salahkan kita lah. Sebab kita ni tidak membawa Islam ya sebaik mungkin, seindah mungkin, secantik mungkin. Itu tanggungjawab kita lah tu belakang. Tanggungjawab umat Islam itu sendiri. Tak boleh salahkan orang lain lah. Jadi tindakan memprotes satu-satu keputusan itu tidaklah bukanlah bermakna boleh faqtuluh, boleh bunuh. Bahkan kalau tidak memprotes, kata ulama, as-sukutu 'anil munkarati nadhiru fasad. Apabila kita ni membisukan diri dengan perkara mungkar, maka ketahuilah itu adalah pintu masuk ke rosakan, pintu masuk ke bencana, fasad, satu bentuk kerosakan, kebinasaan. Jadi kadang-kadang kita patut berterima kasih jugalah pada mereka-mereka yang mengingatkan kita, kan? Pihak yang mengingatkan kita mengenai satu-satu benda. Jadi bukanlah dengan cara kita ni faqtuluh, bunuh tu. Nampak lain tak? Faqtuluh. Padahal dia tu hanya menjalankan tugas an-nahyu 'anil munkar. Membendung kemungkaran. Sama, tak kira lah sama ada kemungkaran tu kemungkaran dari sudut agama, kemungkaran ekonomi contohnya, atau ayat dah hadis kan? Maksud hadis macam mana? Ayat dah hadis.
Bukan semata-mata memprotes. Bercanggah pendapat lah. Bercanggah pendapat pun tak apa lagi. Bukan faktuluh dah. Protes pun tak ada. Bukan faktuluh tu bukan semata-mata protes. Maksudnya bila orang protes tu boleh faktuluh. Salah tu. Tak betul dah. Tak betul. Betul je. Ni baru nak ayat betul ni. Jadi bila satu-satu pihak tu menyuarakan tidak puas hati ke ataupun kekecewaan ke ataupun ingin menyanggah sendiri keputusan, maka tidak bolehlah kita gunakan hadis tersebut faktuluh tu, dibunuh lalu. Tak. Tapi ulama guna hadis tu ditanggung atas makna al-khuruju 'alal hakim, iaitu satu bentuk pemberontakan bersenjata terhadap satu-satu penguasa. Buruh. Buruh. Maksudnya satu pemberontakan yang bersenjata, musallahah, bisilah, dengan senjata, bukan tanpa senjata. Kalau suara ni orang nak maki ke, orang nak protes ke, tu tidak sampai ke tahap bunuh lagi. Tidak sampai ke tahap bunuh lagi kalau ikut perundangan itulah. Dia lawan pun, musuh pun dia punya utara dia senjata tu, akak senjata. Kalau lawan pun lawan dengan mulut ni berat. Mengangkat senjata. Kalau kita suarakan tidak puas hati, kalau kita kecewa, hatta kalau kita canggah sendiri pun, hak tu tidak termasuk dalam faktuluh lagi. Lah kena? Tak tahu lah tu. Tak tahu dah ngaji dengan siapa. Kita ambil kitab ni. Kitab mana tu dia kutip kitab mana tu tak tahu lah. Kita tengok dalam keterangan zaman. Kita Aisyah mengangkat senjata. Kita anggap sebagai buruh. Maknanya Sayyidina Nabi masih buat perundingan dan itu membuat penyiasatan. Kita mula-mula faktor. Adalah begitu sekali tu. Sekali pun begitu, kita boleh ada kumpulan kumpulan kata kita nak bagi siapa? Rabi kan hukum. Kerajaan akan hukum kalau Sa'lan. Siapa dia yang akan menghukum? Kalau Sa'lan ni dia kerajaan rasmi lah. Jarak bukan masalah, tak ada lagi kata. Jarak negara. Tujuan negara. Masalah kehakiman Malaysia. Bukan kita tak ada lagi. Pangkok mana? Jadi kita mengeluarkan kata-kata betul lah hadis. Tapi masalah mengeluarkan kata-kata lepaskan begitu saja macam ambil saya peringkat. Dia lepas darah pun lepas gitu. Masalahnya kita membuat masalah daripada benda yang besar ke hadis daripada Quran. Lepas kita tinggal untuk masyarakat faham, untuk masyarakat faham. Ini masalah negara kita pun. Ini di antara kita kata sifat-sifat utama Khawarij. Khawarij ni golongan pemberontak zaman Sayyidina Ali tu. Sayyidina Ali sama Umayyah tu. Dia banyak salah guna hadis, dia juga ayat Quran. Sepatutnya ayat ni ditujukan kepada sekian-sekian orang. Macam hadis tadi lah, ditujukan kepada pemberontakan bersenjata. Tapi dia guna kepada orang ada kerajaan contohnya. Dia guna pada orang awal. Banyaklah macam ayat apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah tu kan. Ayat tu diturunkan kepada kitabiah, ahli-ahli kitab zaman dulu. Tapi dia pergi pakar juga kepada orang Islam. Maka dia kata orang Islam hak tidak berhukum dengan hukum Allah ni. Dia kata apa kafir lah. Kan dalam ayat tu. Padahal khitab tu salah. Dia ayat tu ditujukan sasaran ayat itu ditujukan kepada orang kafir, tapi dia menyasarkan ayat itu kepada orang Islam. Itu pun satu, itulah kita kata ciri-ciri Khawarij, ciri-ciri utama Khawarij. Jadi kita ni kalau
Baguslah kita mari ngaji, mari dengar ni, biar kita tahu di mana tepat letaknya. Satu-satu hadis ataupun satu-satu ayat itu. Bukan letak kok si kok dah. Jadi masalah faqtuluh tadi itu adalah masalah di gerakan bersenjata. Adapun secara protes secara ni, secara suara ni ataupun protes dengan tidak bersenjata ni disebut sebagai al-ihtijaju al-lisani, iaitu kita berhujah dengan lisan. Berhujah dengan lisan ni tidak termasuk dalam al-khuruju alal hakim, tidak termasuk dalam burah tadi tu. Tidak termasuk. Itulah. Dan di antara kita kata pengajaran yang kita boleh kutip daripada Quran ni banyak kita boleh ambil. Antaranya adalah as-sukutu ala al-munkar dari fasad tadi kan. Iaitu bila kita tidak memprotes terhadap satu-satu benda mungkar tu, maka dia adalah pintu masuk ataupun lubang kebinasaan. Dan ayat Quran pun banyaklah. Antaranya falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Iaitu bila pemimpin, ayat ni ditujukan kepada pemimpin lah terutamanya. Apabila pemimpin ni melupakan apa yang pernah diperingatkan oleh orang-orang yang membendung keburukan, yang hauna 'anis su', akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka orang-orang yang menzalimi, maksudnya bila setelah orang royak, setelah setengah pihak tu ataupun kebanyakan orang kata jangan buat zalim, kemudian si pemimpin tu pun turut melakukan sama kezaliman, maka Allah Ta'ala mengancam golongan pemimpin ni dengan azab yang sangat pedih, bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Tapi malangnya ayat ini diamalkan oleh orang yang tidak Islam. Orang Islam ni benda mungkar, kalau Islam buat benda mungkar kita senyap. Kan? Orang duk ropok berapa ribu, berapa juta nah, bilion, trilion ke apa no? Kita pergi siap bela lagi. Bukan setakat lawan, bukan setakat tak lawan, siap bela lagi. Faktor dulu tak boleh kira sebab dia tidak bersenjata. Cumanya ayat ini diimani oleh orang yang tidak Islam. Orang yang tidak, kalau kita bahasa kita tak boleh, orang yang tak semaya subuh. Orang tak semaya ngorek pun. Orang tidak Islam tak semaya ngorek. Tapi dia mengamalkan ayat ini. Dia pula lebih-lebih integriti tu. Melawan orang-orang yang zalim. Fa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan Allah Ta'ala ini dia memang mencintai keadilan. Dia sangat-sangat membenci kezaliman. Keadilan itu walaupun datang daripada orang yang tidak Islam, walaupun datang daripada Allah, orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi Allah Ta'ala sangat kasihi. Sebab itulah kita boleh tengok negara-negara barat lah, ataupun negara hak tidak pimpinan yang hak tidak Islam, tapi sebab dia adil, negara dia tu jadi makmur. Kan? Kita ni negara Islam. Kan? Kerajaan Islam, Melayu Islam, habis segala bendanya Islam. Tapi sebab apa tak makmur? Ada benda sakok tu. Ada benda yang sakok. Ai al-amnu wal amanu likulli man yasma'. Salam tadi tu membawa maksud aman dan keamanan bagi setiap orang yang mendengar. Li'anni muslimun musalimun. Kerana
aku ini adalah seorang muslim dan tangan dan lidah aku ni selamat daripada mengatakan orang lain, mengata pada orang lain. Faqala ta'ala tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, iaitu ucapan tahiyyah, ucapan tahiyyah ni apa kita nak deh, alu-aluan tadi tu, ucapan pemula mereka pada hari mereka bertemu tu adalah assalam, salamun alaikum. Wal islamu huwa ad-dinul khatimul al-mukammilu al-musaddiqu li baqiyatil adyanis sabiqah. Dan agama Islam hak kita anuti ini adalah agama penutup, al-mukammil yang melengkapkan, wal al-musaddiq yang mentasdikkan, yang mengiyakan agama-agama yang sebelumnya. Jadi ini adalah di antara keistimewaan Islam itu sendiri. Agama Yahudi contohnya, Yahudi mereka mengimani kenabian Nabi Musa, tapi mereka tidak imani kenabian Nabi Muhammad. Okay. Agama Nasrani contohnya, agama Kristian, mereka mengimani kita kata kenabian Nabi Isa, mengimani Nabi Isa itu, tapi mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita umat Islam ni, kita beriman kepada Nabi Musa, kita beriman juga pada Nabi Isa, dan kita beriman pada Nabi Muhammad. Sebab itulah kata pengarang kitab kita ni, al-Islamu huwa dinul khatimul al-mukammilu al-musaddiq. Al-musaddiq yang agak satu agama yang mentasdikkan agama-agama terdahulu. Kita kata agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu semuanya benar. Semuanya benar. Jadi mungkin ada beberapa ketika tu mengalami kekorohan ke, ada beberapa berlaku segala macam-macam lah berlaku. Dan ada yang tidak disebut dalam Al-Quran. Okay. Naqsushum alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada nabi yang Allah Taala sebut secara jelas dalam Al-Quran. Nabi Musa contohnya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib, tu semuanya nama-nama yang disebut dalam Al-Quran. Tapi ada juga nabi-nabi yang diutuskan tapi tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Sebab tu Tuhan sendiri sebut wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap pada umat itu mana mesti ada seorang yang memberi peringatan, nadhir. Illa khala fiha nadhir. Jadi mungkinlah di tanah Melayu kita ni, Nusantara, mungkin ada seorang nabi, mungkinlah. Tak tahu tu salah ya. Ataupun di tanah tempat lain mungkin ada. India. Mana-mana mungkin ada, tapi kita tak tahu sebab Tuhan tak sebelum Nabi Muhammad. Mungkin sebab Tuhan tak cerita, maka kita pun tidak wajib imani nabi-nabi sekian-sekian, tapi kita wajib beriman dengan nabi itu sendiri. Sebab kalau kita tengok pemetaan hak nabi sebut, nabi-nabi yang disebut dalam Quran hadis pun hanya sekitar di tanah Arab aja. Di mana? Di Syam contohnya, kan? Di Mesir Nabi Musa, Nabi Yusuf. Kemudian di Iraq contohnya. Jadi sekitar tanah Arab ya. Adakah tidak terbuka kemungkinan diutusnya Nabi di luar tanah Arab? Kita kata mungkinlah, terbuka kemungkinan. Mungkinlah. Tapi kita tak tahulah. Kemungkinan itu ada. Cuma tak tahu, tak yakin. Baik. Li baqiyatil adyanis sabiqah. Dan Islam ni juga dia menyempurnakan agama-agama terdahulu. Agama-agama terdahulu. Sebab ada setengah agama tu, contohnya agama Nabi Musa tu lebih mementingkan benda-benda lahiriah.
Benda-benda jasmani ni. Itu disebut secara jelas dalam Al-Quran. Mungkin ada selain pada mangsa Arab lah. Yusuf. Daripada jalur Nabi Ibrahim tu bukan Nabi Ismail lah, Nabi Ismail Nabi Muhammad lah kan. Arab. Kita kata kita nak ayat pun Nabi Adam tu tak tahu tu mana. Ada kata tunggu di India, ada kata tunggu di Indonesia, tak tahu lah tu mana. Tak tahu lah tu, tak boleh nak ayat. Jadi lagu tu. Jadi kenabian tu terbuka lagi lah kemungkinan daripada tanah Arab itu sendiri. Yuridu lil insani an yajma'a amal tadi. Dan Nabi Musa tadi tu dia mementingkan syariat. Syariat ni benda luar lah. Kalau Nabi Isa alaihissalam agama dia tu mementingkan dalamnya rohani. Sebab itulah mereka tu rahbaniyah terkenal dengan tidak nikah kan. Agama Kristian tidak nikah. Kemudian duduk betapa lama rahbaniyah tu. Tapi alhamdulillah kita agama Islam ni mementingkan kedua-dua. Secara zahir pun, secara lahiriah pun kita pentingkan. Begitu juga masalah dalamnya. Bagaimana? Tu kena buka kitab lain lah tu. Dia syariat tu ada berbeza kan. Syara'u man qablana, contohnya masalah qisas contohnya kan, masalah qisas. Kutiba alaikumul qisas fil qatla, ataupun masalah puasa. Tapi ulama umat lain dia ada cara puasa dia. Kan? Umat kita cara puasa kita. Contohnya kita puasa start daripada fajar tu sampai ke ngorek kan. Tapi mungkin umat lain dulu tu puasa tu straight kan. Mungkin lah. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dia tu puasa wisal. Istilah dia wisal ni puasa 3-4 hari tanpa berbuka. Nabi Muhammad kita. Tapi benda ni khas khususiah Nabi je lah. Umat dia diharamkan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ni diharamkan untuk puasa lagu tu. Jadi paling kurang pun kita buka lah. Buka air kosong ke. Ada setengah ulama dulu tu dia sebab dia nak jaga ataupun sebab dia mungkin dia terlalu susah kot, payah dapat makanan, maka hak dia buka dengan hak dia sahur tu benda sama, segelas air tu. Tak silap Imam Nawawi ke lagu tu. Dia buat lagu tu. Tapi dia buka dengan sahur tu segelas air tu lah. Maksudnya dia masih lagi berbuka. Hak haramnya, hak khas untuk nabinya adalah puasa straight tanpa berbuka, tanpa bersahur. Wisal nama dia. Okey. Itu masalah syariat. Yuridu lil insani an yajma'a baina sa'adati dunya wal akhirah. Islam ini menghendaki manusia tadi itu untuk menghimpunkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Wa baina amni nafsi wa amanil badani. Iaitu dia menghimpunkan juga di antara kemaslahatan nyawa dan juga kesihatan tubuh badan. Wa baina salamil fardi wa salamil mujtama'. Dan Islam juga ingin menghimpunkan keselamatan individu dan juga kesejahteraan masyarakat. Keselamatan individu dan juga keselamatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita buka dalam bab kisah contohnya, bab bunuh balas, Islam mensyariatkan qisas.
iaitu bunuh balas. Kalau si mangsa ataupun keluarga si mangsa tu dia tak boleh bunuh balas, dia nak pergi pada option kedua, pilihan kedua, dia akan pergi kepada kita sebut sebagai diyah. Okay. Diyah ni adalah satu bentuk pampasan yang akan dibayar oleh si pembunuh itu tadi kepada mangsa yang terbunuh. Pampasan tu kalau kita baca dalam kitabnya, mi'atun minal ibil, 100 ekor unta. Patut ulama pun dia kira-kira pula. Dia kata boleh jadi 100 ekor unta. Kalau tempat tu mungkin tak ada unta, 200 ekor lembu. 200 ekor lembu. Seekor lembu berapa harga? 5,000, 6,000. 3,000 kan? Darat dengan 100, 3,300,000. Darat 2 pula 900,000. Jadi lebih kurang lah. 900,000 tu kena bayar atas nyawa. Bila beli kena gada lah. Kena gada tanah lah apa sama lah. Masalah apa? Masalah nak tebus dosa itu. Dia bukan bunuh balas lalu ataupun dia pilihan. Dia kena masuk cara tu dalam mahkamah. Kalau bila sabit, bila sabit seorang tu pembunuh, mahkamah Kelang ni. Lepas tu dia mahkamah tu pilihan ataupun mahkamah tu pembunuh. Dia akan tanya kepada si keluarga si mangsa lah. Nak balas bunuh ke ataupun nak dia beri pampasan. Maka dia becek apa nama? Contohnya kalau nak pampasan, ambil pampasan. Situ nampak keadilan. Situlah nampak keadilan. Dia nak menyelamatkan individu dan juga mujtama' itu sendiri. Kalau ambil dia maknanya boleh bikin dia. Boleh bikin dia. Dia ni bukan bayar sekaligus dah. Bukan bayar 900, kita tak tahu 900,000 kan. Bukan bayar 900,000 bong atas meja gitu tak. Dia bayar dalam masa 3 tahun. Bayar sikit-sikit. Itu juga satu bentuk kelonggaran lah kepada si penjenayah ni. Walaupun penjenayah itu buat kesalahan berat dah, tapi Islam masih lagi memberi kelonggaran ataupun keringanan pada dia untuk membayar. Bayar tetap kena bayar. Cuma tak ansur-ansur. Tidak bayar sekaligus. Kalau kita pakat 100 orang baru. Okay. ولهذا اختار لهذا الدين اسم الإسلام من السلم والسلام. Dan sebab itulah agama ini dinamakan sebagai Islam. Sebab Islam ini dia merangkumi as-salam dan juga al-istislam. As-salam itu adalah kesejahteraan umum. Al-istislam itu adalah tunduk patuh 100% kepada Allah. Tunduk patuh 100% kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala ni dia tahu bahawa hamba dia ni masuk Islam ni mungkin ada satu ketika tu tidak boleh membikin as-salam, kesejahteraan. Dan bukanlah semua orang Islam tu boleh mencapai tingkat al-istislam, tunduk patuh 100% kepada Allah. Jadi diletakkan nama al-Islam. Wa ismul imani minal amni wal aman. Dan dinamakan juga al-iman, iaitu iman kita ni disebut sebagai iman, diambil kata daripada al-amnu wal aman, iaitu keamanan dan juga kedamaian. Keamanan dan juga kedamaian. Sebabnya bila kita berpegang dengan akidah kita ni, la ilaha illallah ni, maka kita ni jeneralah tidur. Tak payah duk mikir Tuhan ni ada berapa. Mungkin agama lain tu sebab dia banyak Tuhan tu payah nak tidur. Kan? Mikir kalau Tuhan ni balah ni lagu mana? Kan? Kalau hak ni lagu mana pula? Dia banyak Tuhan tu jadi banyak mikir, payah nak tidur. Kita alhamdulillah agama Islam ni al-iman. Tenang kita nak tidur. Mudah kita nak tidur. Tak payah duk mikir benda-benda ni sebab akidah kita ni akidah yang
betul, benar. Tuhan itu so. Isurah kau? Lebih baik daripada orang kafir walaupun Madi. mungkin kita kata sama-sama maknanya pemerintah orang Islam walaupun jahat curi kata ayat maknanya kalau orang zalim dia ada lebih baik daripada orang kafir jujur mereka kami tapi dia kafir tu mana Dia orang Islam apa main dia daripada dia orang kafir dia- kafir dia tak boleh tengok satu sudut tau, dia tengok banyak sudut. dari segi agamanya Kalau dah contohlah kalau kita ambil dari sudut agamanya, kok Islam lah agama moleknya. Tidak kan? Kalau kita tengok dari sudut tindakan, cakap kita nak ayat hak rasuah tu. Comel. Nampak tak? kalau dia boleh pilih saya Diberi pilihan. Adil. Macam ni. Jadi dia Keadilan itu sudah menurut. kita satu tak beri kalau pilih lain dia nak pilih kafir kan pilih orang Islam Itu bukan dia. Terutama untuk rakyat. dia istilah dia apa? Keadilan tu sama adil kan? Sekalipun datang daripada orang kafir. Kita ada kan? Dan kezaliman tu sangat dibenci oleh Allah walaupun datang daripada orang Islam. Jadi kita nak pilih hak Allah suka ke kita nak pilih hak Allah benci? Terherak soalan tu. Jadi kalau orang beriman dia akan pilih hak Allah suka lah. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan hasil usaha yang dilakukan oleh para ihsan ni, orang yang melakukan kebaikan ni. Jadi orang Muhsinin lah dia, muhsinin lah. Dia kau berjawab soalan kau tak jawab. ada satu lagi dia orang kafir walaupun dia tahu dia asal akal orang Islam walaupun dia jahat tahu dia akhirnya dia masuk surga Dia lepas tu soalan dia? Soalan dia? Soalannya maknanya kita nak pilih hak mana buat kalau dia nak jadi pemimpin antara akhirnya aku juga Dia kalau bahas panjang ni panjang lah. Sebab kafir ni bukan semua kafir masuk neraka. Tahu kan? Ada kafir tu contohnya kafir yang tidak sampai dakwah ataupun sampai dakwah tapi dengan cara yang salah. Hak tu kita panggil sebagai ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Mereka ni kafir tau. Mereka ni memang mensyirikkan Allah, memang menduakan Allah, mentigakan apa sama pelama tu. Tapi dakwah tidak sampai kepada mereka. Dan Allah Ta'ala berjanji azab tidak akan turun kepada orang yang tidak sampai dakwah. Ataupun Imam Ghazali tambah, ataupun azab tidak akan turun, tidak akan kena kepada orang yang sampai dakwah tapi dengan cara yang salah. Tak tahu. Sebab Imam Ghazali dia contoh zaman-zaman dia orang Turki zaman dia tu tak masuk Islam lagi. Orang Rom. Padahal Islam zaman Imam Ghazali itu berkembang luas dah. Maksudnya nama Nabi Muhammad telah sampai ke telinga mereka. Tapi dengan cara yang salah. Dia panggil musyawah atau apa nama istilah dia. Dia capa dengan cara yang salah. Faqtuluh lah, hudhud lah. Siapa dengan cara yang salah lah kau tu. Masih dekat ahli fatrah dan Imam Ghazali kata mereka ni termasuk dia panggil apa? Ahli fatrah lah. Tidak tengok azab pada mereka.
Kan? Jadi masalah ke dia. Jika neraka ke syurga tu, Allah Taala ni memang khas ke syurga ni. Masuk syurga ni bukan sebab Islam, bukan sebab kafir dah. Sebab rahmat Allah. Rahmat Allah. Sebab itulah orang ahli fatrah tu boleh masuk ke syurga. Tidak tahu azab pada mereka. Sebabkan rahmat Allah. Tapi orang Islam ni kita kata insya-Allah masuk syurga dengan rahmat Allah juga. Bukan sebab Islam ada, tapi sebab rahmat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ayat bahawa yang yang menyebabkan dia masuk dapat pangkat tinggi tu bukan disebabkan amalan dia, tapi disebabkan yatarammadani Allah wa bi rahmatihi. Sebabkan Allah Taala menyelimutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dia. Jadi hamba rasa tidak menjawab soalan. Mana lebih baik. Cuma hamba boleh wihin lah situ. Kita nak pilih Allah Taala suka ke Allah Taala benci. Allah Taala suka adalah keadilan itu sendiri. Innallaha yuhibbul adla wa in kana kafiran. Wa annallaha la yuhibbul zulma wa in kana musliman. Ayat. Bukan hadis, ayat ulama ke. Kata ulama. Maksudnya Allah Ta'ala itu sangat mencintai keadilan sekalipun datang daripada orang kafir. Keadilan ni keadilan lah, bukan parti keadilan, bukan sikit-sikit lah. Keadilan lah maksudnya, keadilan sungguh lah. Keadilan. Ya. Keadilan walaupun datang daripada tidak Islam. Dan Allah Ta'ala sangat-sangat membenci kezaliman sekalipun datang daripada orang Islam. Sekalipun mari daripada orang yang mengakui Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan dia, tidak mempersekutukannya, tapi sebab dia melakukan kezaliman, Allah Ta'ala tidak seolah kita kata tidak memberkati lah pemerintahan dia tu. Tidak memberkati pemerintahan dia tu. Jadi yang berasa agak panjang dah. Dia soalan pun separuh menjawab, separuh tidak. Waktu nak jawab panjang tu kena semula pula. Sebab dia bahas panjang lagi lah. Sebab masalah pilihan raya ni, kita pilih pemimpin tu adakah dia panggil apa istilah dia, kuwah tanfidhiyah ke, kuwah sultaniyah ke, macam-macam lagi lah. Kita pilih wakil rakyat ni dia sebagai pemimpin ke, ataupun dia ni sebagai pekerja kepada rakyat, perkhidmat kepada rakyat. Kan? Tu masalah pula tu. Kita memang kita ayat ni pemimpin, tapi dia tu memimpin, dia berada di atas tu, berada di singgah sana tu, ada dapat kursi tu untuk bekerja kepada rakyat ke, ataupun untuk mengarah-ngarahkan rakyat. Kan? Banyak lagi lah masalah bersama tu. Kita perlu buka lagi kitab lain lah. Dia merasa setakat tu dulu kita tangguhkan dulu. Bicara kita adalah kitab ni, Allahu waliyut taufiq ila aqwamit tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.